Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi Pondok Moden Flat Seri Perak. Alhamdulillah, tahniah pada semua. Terima kasih kepada yang hadir pada pagi ini. Dan pada pagi ini kita mengadakan siaran secara langsung dalam FB kita. Dah start dah Faiz, dah start dah. Nanti minta pada Faizul Khairi ambillah gambar abang-abang ni, gambar Cik Hasan kita, imam kita, imam muda kita. Nu akak-akak belakang, Kak Leha, Kak Nap, kena Kak Pozi kena masuk gambar, adik-beradik nak tengok. Baik, kita bersiaran dari Kuala Lumpur sekarang ni, insya-Allah. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selalu kita sebut tentang perkataan syukur. Okey, syukur. Ada orang buh nama syukur, nama dia Syukur Saleh. Ada juga ni, kalau menyanda kamu terlentang saya ni. Abang Din, mana dia Abang Din tu? Tukar kursi, buat kursi ni tendang ni. Tu dia. Tamat. Kalau tak dengar belakang, tolak speaker ke belakang. Baik. Oi, hendak pula. Okey, tak apa. Boleh, Faiz. Okey, selalu kita dengar perkataan syukur. Tapi kadang-kadang ada setengah orang faham syukur tu ialah sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah tu lafaz bil lisan, perkataan yang dilafazkan dengan lidah. Sedangkan syukur itu mempunyai banyak makna. Makna yang pertama, syakara yashkuru ni, syukur ni makna dia lebat. Lebat. Maknanya makin banyak. Kalau kita orang Melayu ni sebut lebat berbuah. Jadi lebat tu maknanya syukur. Lagi buat lagi lebat, lagi sedekah lagi lebat. Gitu. Yang kedua, syukur ni maknanya buka pintu hati tu, nama dia syukur. Lawan kepada syukur ialah kufur. Kufur tu maknanya ialah tutup, menutup pintu hati, nama dia kufur. Bahasa mudah kita sebut kafir. Bahasa orang kampung kita ni kafir. Kita tak sebut kafir, kita sebut kafir. Tenang cerita kafir. Kafir tu apa dia? Menutup pintu hati. Allah bagi hidayah, dia tutup. Maka perbuatan tu nama dia kafir. Okey, nama perbuatan menutup tu ialah kafir. Allah bagi hidayah ni setiap hari. Macam mana setiap hari Ustaz? Duduk bak azan tu, ayalah solat, mai sembahyang tu syiar. Tiba-tiba dia kata saya tak dapat hidayah. Macam mana saya nak sembahyang? Tak dapat apa, duduk dengar azan tiap-tiap hari. Maka dia yang menutup pintu hati dia. Menutup pintu hati tadi nama dia kafir. Lawan kepada kafir apa dia? Membuka pintu hati, nama dia syukur. Sebab itu dalam Quran sebut kan, washkuruli wala takfur. Kamu syukurlah kepada aku, jangan kamu kufur kepada aku. Makna lawan kepada syukur ialah kufur. Bahasa Hindustan pun dia guna perkataan kafir juga.
menutup, menipu, menutup pintu hati. Kafir, menipu hati. Ini cerita Bobby tu, mati dah. Hak tua duduk nyanyi makcik tu, kemarin mati, Lata Mangkeshkar tu. Mesyair to nehin, me asyik to nehin, cerita Bobby kan. Mesyair to nehin, magel ye hasi jab sedeka teneneng. Dia ada sambung tu, me asyik to nehi, me kafir to nehi, me kafir. Itu bahasa Hindustan. Me kafir maknanya saya bukan seorang penipu, saya bukan seorang yang menutup pintu hati saya. Bukan maknanya saya bukan kafir. Orang Melayu faham kafir itu kafir. Kafir itu menutup pintu hati dia. Baik, yang seterusnya, apa makna syukur? Menambahkan ibadat. Syukur maknanya tambah ibadat. Surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Ayat ni semua orang hafal. Kalau kamu tambah, kalau kamu bersyukur, kami tambah lagi pahala nikmat. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku sangat keras. Jadi apa makna dalam ayat tu? Maknanya ialah kalau kamu tambahkan ibadat, aku tambah nikmat pada kamu. Bukan maknanya kamu tambah syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Bukan, tambahkan ibadat, maka Allah tambahkan nikmat. Syukur di situ maknanya tambahkan ibadat. Macam Nabi Muhammad sembahyang malam sampai bengkak kaki. Nabi sembahyang malam sampai bengkak kaki. Kita bengkak kaki pasal kau. Tak sama tu. Bengkak kaki, makan tom yum, makan seafood. Nabi sembahyang malam sampai Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, bukankah Rasulullah ni dah masuk syurga, dijamin, apa lagi nak sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki ni? Nabi jawab, salahkah aku menjadi orang yang bersyukur? Maknanya bersyukur tu tambahkan ibadat. Allah bagi nikmat pada kita. Yang seterusnya, apa makna syukur? Menzahirkan nikmat, tunjukkan nikmat, pakai nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Itu nama dia syukur. Lawan kepada dia kufur. Tak apa, saya tanya, saya jawab. Kufur nikmat. Boleh faham? Menzahirkan nikmat yang Allah bagi, memakai nikmat yang Allah bagi. Lawan kepada dia apa? Kufur nikmat. Apa makna kufur nikmat? Tak pakai, tak guna, tak bersyukur dengan apa nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Itu nama dia kufur nikmat. Baik, apa cerita syukur ni? Tambahkan memakai nikmat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Adapun nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, hendaklah kamu sebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, hendaklah kamu sebut, pakai, kena guna, kena bagi tahu. Alhamdulillah, Allah bagi kat saya rumah, syukur pada Allah. Sebut, alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi pada saya kereta, boleh saya parking kat luar. Contoh, Allah Ta'ala bagi saya isteri, alhamdulillah, dia lah duk jaga saya. Allah Ta'ala bagi saya suami, syukur pada Allah. Walaupun taklah berapa handsome, tapi sejuklah mata memandang. Jadilah. Ni duk kondem suami kita, tak tahulah apa malang saya dapat orang tua. Dalam rupa buruk, malas pula. Sudah. Okey. Orang dapat nikmat, sebut, guna, pakai. Jadi akak-akak ni dapat nikmat, pinggan mangkuk, pakai. Beli di Langkawi, berjampi siang malam, waja'alna min baini aidihim, balik ke flat, simpan. Tak pakai barang, tak pakai, mai hantar ke orang, pergi bagi kat sedekah ke orang punya. Kadang-kadang kita ada nikmat tak pakai, Allah suruh pakai. Baik, itu di antara makna-makna syukur.
Jadi lepas ni kalau kita sebut apa dia syukur, kita boleh faham dah. Kita buka pintu hati kita, itu nama dia syukur. Takkan tak terbuka pintu hati tengok orang mai kelas pakai tudung warna apa ni? Pink apa? Yalah, tak nak sebut entah. Takkan tak nampak pakai jubah hitam tiap-tiap hari main kelas. Dia orang ni ke mana? Kan? Tak terbukakah pintu hati nak ikut join sekali? Kalau dia buka pintu hati dia, dia join sekali, tu nama dia apa? Syukur. Ni dia duk heran tengok orang duk mengaji, dia orang tu tiap-tiap hari belajar. Apa dia belajarnya? Tak habis-habisnya pun, kata dia. Tak terbuka pintu hati dia, itu nama dia apa? Kufur. Bukan dia tu kafir, bukan, kufur. Maknanya dia saja tak nak buka pintu hati. Kalau dia buka pintu hati, dia mari tanya, Kak Leha belajar apa? Pondok model tu. Dia saja tanya, lama-lama dia datang. Ni tanya pun tidak. Tak pun dia tanya pada Kak Leha pula tak pandai jawab. Kak Leha belajar apa kat pondok model tu? Yelah banyaklah belajarnya. Yelah belajar apa? Kira macam mana cakap kira duk kira baik matematik, kira tak habis-habis. Baik, jadi tuan-tuan, itu makna syukur. Baik, kemudian kita tengok pula syukur itu ada berapa cara. Pertama kata dia asyukru, syukur itu berlaku yakunu bil qalbi wal lisan wa bil jawarih. Syukur itu berlaku dalam 3 cara. Asyukru yakuna bil qalbi. Masuk bang, masuk. Yalah, sibuk abang kita. Syukur itu berlaku yang pertama di dalam hati. Sebab tu kita duduk saja-saja dalam hati. Kita duduk di Kuala Lumpur, contoh dia. Syukurlah aku. Dalam hati duk cakap, syukur pada Allah. Aku ni duduk di Kuala Lumpur. Walaupun lumpur tapi elok. Tak ada menangis. Sebab ada orang yang duduk di Kuala, dia menangis. Nama dia Kuala Cry. Menangis siang malam, Kuala Cry. Nangis je tak. Nak faham, tak faham sudah. Nama tempat tu, nangis nama dia. Bersyukurlah kita duduk di Kuala Kerai, bersyukurlah kita duduk di Kuala Lumpur, Kuala Kangsar, apa jenis Kuala pun Allah Ta'ala letakkan aku di Malaysia. Dalam hati ni duk cakap Alhamdulillah. Tengok nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Ada anak-anak duk tidur atas sofa, duk tidur atas lantai, duk tidur tingkat atas katil. Syukur pada Allah, Allah bagi aku anak. Habis tu ustaz, yang makcik tak ada anak ni, syukur aku tak ada anak. Sekurang-kurangnya tak adalah aku dosa kalau aku gagal didik anak aku. Syukur aku ada suami, dapat pahala banyak. Syukur aku tak ada suami, aku tak ada dosa lawan suami aku. Apa keadaan yang kita dapat dalam hati ni, syukur. Dalam hati kena bisik. Allah Ta'ala bagi kita rezeki, nikmat sarapan, nikmat makan malam, nikmat makan tengah hari. Syukur dalam hati tu. Yakuna fi qalbi. Dalam hati berbisik, Alhamdulillah, ada juga rezeki. Walaupun lauk 2 jenis ya, ikan goreng, sambal. Cukup, Alhamdulillah. Syukur Allah Ta'ala bagi nikmat. Yang kedua, wabil lisan. Syukur itu kena sebut dengan lidah. Maka bila sebut dengan lidah, nama dia apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kadang-kadang kita sebut hadza min fadli Rabbi.
kita beli motor baru ni, motor depan ni lawa ni S1 7418. Orang puji kita, oh mak cantik motor kau mak, hadza min fadli rabbi. Macam Nabi Sulaiman jawab, cantiknya kereta kau, hadza min fadli rabbi. Cantiknya menantu kau, mana jumpa nak, hadza min fadli rabbi. Puji, sebut yang tadi, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Tak pun tuan-tuan sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Dalam surah At-Taubah ayat 59, Allah Ta'ala suruh kita sebut hasbunallah. Allah Ta'ala sebut walau annahum radu bima atahumullah. Siapa-siapa yang redha dengan apa yang Allah bagi dekat dia, dan dia sebut waqul hasbiyallah, dan dia pula berkata cukuplah bagi Allah, cukuplah bagi aku adanya Allah, memadailah Allah pada aku, hasbiyallah disebut, sayu'tina min fadlih, Allah Ta'ala akan lebihkan lagi rezeki pada dia. Nampak? Dia kena sebut 3. Lepas ni kita sebut 3. Dapat nikmat ke, orang puji kita ke, kita sebut 3. Satu, alhamdulillah. Sebut lidah ni alhamdulillah. Hajah demam ke hajah? Alhamdulillah demam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalah kamu ni demam pun alhamdulillah. Bukankah sakit tu menghapuskan dosa? Sebab tu aku sebut alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, aku sakit ni menghapuskan dosa aku. Dosa aku ni banyak. Kalaulah menghapuskan dosa dengan cara sakit, aku rela. Aku rela sakit, tak apa. Yang ni dosa aku hapus daripada aku sihat tapi dosa tak padam. Nak buat apa? Sebab tu kadang-kadang manusia ni jadi pelik. Kita ziarah dia sebab kaki dia kena potong kecil manis. Kita kata, macam mana Tuan Haji keadaan? Alhamdulillah. Kaki dah kena potong, alhamdulillah. Tapi baru sebelah kanan ada lagi, alhamdulillah. Dia boleh sebut alhamdulillah. Kenapa Haji sebut alhamdulillah? Sekurang-kurangnya kaki saya dah tak panjang, dah berjalan. Duduk kat rumah dah. Duduk di rumah saja kuranglah dosa saya. Alhamdulillah. Oh, yang ni hebat. Nombor 2 yang kita sebut apa? Hadza min fadli rabbi. Cantik motor awak, hadza min fadli rabbi. Jangan bila orang puji cantik motor awak. Saya cadang nak tukar yang lain ni kecil. Cadang nak beri yang besar sikit. Cantik menantu awak. Itu saya dah survey dalam flat ni, menantu saya paling cantik. Itu dia jawab. Kufur tak? Yang ketiga kita sebut apa? Hasbiyallah, hasbunallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dapat saja nikmat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan sebut Allah tak sedap lah. Bila makan nasi lauk, ini je setiap hari kau masak, apalah. Ini je masaknya. Pergi kenduri kahwin, ini je lauknya. Dapat goodies, telur je. Jangan cakap macam itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Ta'ala bagi pada aku nikmat, memadailah yang aku dapat banyak ni. Syukur. Nanti kata Allah, aku tambah lagi yang lain. Kita dapat bunga telur aja, goodies dia. Dapat telur. Alhamdulillah, mahal telur sekarang. Dah lah susah nak jumpa. Sekali jumpa pula mahal. Dapat pula free kenduri kahwin. Alhamdulillah. Buat balik tingkat 18. Macam menatang minyak yang penuh begini bawa. Alhamdulillah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Puji Allah. Masuk dalam rumah, mak Kak Leha datang tadi. Lah, dia nak apa? Dia hantar telur mak sepapat kata.
Siapa sangka dalam susah cari telur ayam, kak leha mai hantar sepapan telur pula. Sebab tu tuan-tuan, kita ni bergantung dengan Allah, bukan bergantung dengan manusia. Jadi 3 perbuatan ini. 1, sebut dengan hati. 2, syukur itu kena sebut dengan lidah. Yang ketiga, syukur itu kena buat dengan apa? Syukur itu kena buktikan bil jawarih, dengan amalan. Syukur kena buktikan dengan amalan. Tak apa, kita tengok. Tak nak tengok. Saya pun nak tengok tak. Dah habis lah. Saya kalau ambil lalu kita tengok pula roti ambil. Suka saya kelas macam ni kan. Apa lalu semua kita tengok. Saya pun nak tengok juga. Tak. Dia cermin, tak apa, nanti kita pun langsir. Baik. Yang ketiga, syukur tu dengan apa? Dengan amalan al-jawarih. Dengan hati, dengan mulut, dengan amalan. Belumlah kita bersyukur kalau tak ada amalan. Alhamdulillah Allah bagi rezeki pada saya. Sembahyang isyak tak. Alhamdulillah lah Allah bagi dekat saya baju. Sembahyang zuhur tak buat. Zakat tak buat, baca Quran tak buat, zikir tak buat, sembahyang tak buat. Itu belum bersyukur. Walaupun dia duk lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Abang sembahyang maghrib, memadailah aku berzikir. Alhamdulillah, tak guna zikir tu. Sebab apa? Sebab tak ada amalan. Jadi kena buktikan dengan amalan. Bila kita buat dengan amalan, barulah Allah Ta'ala tambahkan nikmat kepada kita. Itu yang dikatakan sebagai syukur. 3 syukur ni tuan-tuan yang kita kena faham. Saya ulang balik. Yang pertama, kita puji dengan hati kita. 2, kita puji dengan apa? Dengan lidah kita. 3, kita puji dengan apa? Dengan perbuatan kita. Baik. Okey. Sekarang kita dah dapat nikmat. Allah Ta'ala bagi kita nikmat gaji. Allah Ta'ala bagi kita nikmat pencen. Malaysia ni masih ada pencen lagi. Kalau kita tengok di luar negara, pencen-pencen tak ada. Sebab tu ada di luar negara umur 78 duk tolak troli. Cuba pergi tengok airport di luar negara. Yang duk tolak troli tu bayar-bayar Tok Wan kita. Kita di Malaysia sakit urat. Mereka duk tolak troli ke airport. Kalau penumpang turun daripada kapal terbang, penumpang tu tak sihat, dia tunggu dengan wheelchair. Yang tukang tolak wheelchair tu lebih tua pada kena tolak. Kita pun tak gamak nak suruh dia tolak. Kita kata, uncle, melas saya tolak, you duduk sini, saya pula tolak. Sebab kita tak gamak tengok dia dengan bongkok. Pasal apa? Pasal pencen tak ada. Negara mereka tak ada pencen. Mereka hapuskan pencen. Habis-habis. Tapi nak hidup macam mana? Buat kerja. Tua-tua pun buat kerja. Macam kita ni, alhamdulillah lah, ada ramai lagi duduk makan pencen. Bahasa makan pencen. Duduk saja 4 gaji. Duduk saja duduk dia bangkit pagi, apa aku nak buat. Cukup bulan pencen. Dah. Syukur. Alhamdulillah. Ada orang yang dapat gaji, dapat bulan, cukup bulan, dapat gaji, syukur. Berapa ramai yang tak dapat gaji ni? Duk melengung, buang kerja, kelang tutup. Menantu kita duk di rumah tak buat apa. Anak kita pula pergi kerja, duk tanggung dia. Sampai bila laki kamu tu tak kerja nak? Tak tahu lama dah 6 bulan menganggur. Udahlah kamu kerja, kamu nanggung keluarga pula, dia buat apa?
Dia jadi suri rumah mak dia basuh kain, dia lipat kain, dia hantar anak sekolah, dia masak, dia mop lantai. Buat macam mana kerja tak ada. Mak dia jawab, nanti laki kamu yang mengandung, bukan kamu. Astagfirullahaladzim. Bersyukurlah kita ni dah dapat gaji. Cukup bulan dapat gaji dah. Yang ramai tu tak dapat tu. Niaga tepi jalan, niaga air, pukul 11 buka dah, pukul 12 hujan turun sampai pukul 6 petang. Agak-agak siapa nak minum air dia? Allah Ta'ala uji. Sebab itu bila kita dapat nikmat, as-sana' 'ala an-na'im wal mahabbatuhu wal 'amal bi ta'atihi. Bila kita dapat nikmat, ada 3 benda yang kita kena buat. Yang pertama, as-sana' 'ala an-na'im. Kita puji nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi pada kita. Az-sana' 'ala an-na'im, memuji nikmat. Suami kita bagi kita gelang hadiah hari jadi dia yang ke-58. Suami kata, abang tak ada apa nak bagi, abang bagi hadiah. Buka-buka gelang, Allah, besar sikit pada gelang getah. Mah dengan mahal gelang getah, kecil. Bukan bersyukur. Sepatutnya dia sebut apa? Az-sana' 'ala an-na'im. Ya Allah, abang, macam tahu-tahu kita nak gelang, ya Allah, terima kasih abang. Puji, ya Allah, abang gelang ni abang, ni fashion terbaru ni abang, ni Dubai punya fashion ni, 916 ke 999 tak tahulah. Abang beli kat Zulia je. Zulia pun cantik bang. Ini dengar-dengar Zulia lempar ke tingkap, jatuh di bawah ni. Satu nikmat puji. Isteri kita hanya masak pada kita lauk, nasi putih, ikan goreng, ikan bilis. Allah, sedapnya ikan bilis. Ini mata biru ni, pulau pangkul ni. Puji. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita, puji. Puji nikmat yang Allah Ta'ala bagi tu, disuruh dalam agama kita. Yang kedua kata dia, wal mahabbatuhu, cintailah nikmat yang Allah Ta'ala bagi, sayang pada dia. Kadang-kadang kereta kita mahal, harga ratus ribu, duduk tepi jalan, sayang, no? Buat je lah. Nak angkat kereta, buat naik dalam rumah flat, tak boleh angkat. Cinta, lap, cuci, kunci, basuh, servis. Ui, kamu ni jaga betul kereta kamu ya. Itu tanda syukur. Aku sayang pada kereta aku. Kereta ni lah hantar anak aku pergi sekolah, kereta ni lah aku bawa pergi kerja, kereta ni lah aku bawa balik kampung tengok mak aku di kampung. Aku sayang pada kereta aku. Disuruh sayang pada kerja kita. Dah dapat kerja, sayang. Setengah anak muda bila dapat kerja malah tidur pukul 8. Mak dia kejut, oi dah pukul 8 tak kerja ke? Malah boring lah. Kamu nak kerja apa? Pergi kerja. Tak payah, ngantuk lah. Ni orang yang tak sayang pada kerja dia. Dia senang dapat kerja, lalu dia tak sayang dengan kerja dia. Salah tu. Disuruh kita sayang dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Dia kata, ustaz, rezeki di mana-mana pun ada. Tak ada tempat ni saya kerja tempat lain. Betul. Tapi yang mana kamu dah ada sekarang, kerja tu halal, kerja tu baik, sayang. Tolong cinta pada nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Yang ketiga, wal amalu bit ta'atihi. Hendaklah kamu melakukan amalan dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi.
Gunakan. Akak-akak ni dapat telekong. Sekarang telekong macam-macam Siti Fauzia, nah, Siti Jah. Beli simpan. Anak bagi hadiah, simpanlah almari. Mak tak pakai telekong baru. Mak, sayang. Pakailah mak pakai telekong buruk mak. Pakailah, sayanglah nak pakai tudung Siti Jah lah. Lepas seminggu mati. Habis 2-3 hari laki nikah lain. Isteri baru masuk, buka almari. Abang, Siti Jah punya telekong ni tak pakai. Saya pakai, kata dia. Isteri baru pakai. Padan muka. Waktu hidup tak nak pakai, bila dah mati orang lain rasa. Sebab tu akak pakai. Makcik dah 5 telekong, Ustaz. 5 sekali pakai. Allahu Akbar. Tu namanya tak sihat. Raya putih. Yang kata pakai 5 sekali bahasa apa? Takut makcik mati kan, madu makcik pun nak pakai. Itu rezeki dia. Walaupun kita dah mati, orang lain pakai nikmat kita, sambung tak pahala? Sambung. Gaduh apa? Sesuatu jenis lah. Kamu kalau tak pakai besok, laki kamu nikah lain, bini dia pakai tau. 5 les sekali datang sembahyang tarawih. Wah, tu tak sihat. Walaupun kita dah mati, nikmat yang kita dapat orang lain sambung pakai, masih kita dapat pahala. Walaupun kalau kain tadi hanya tinggal sehelai benang je lagi. Kain batik kita bagi dekat makcik sebelah, dia pakai kain batik kita daripada buat kain. Bila buruk dia buat kain basahan, lagi buruk dia buat lap kaki, lagi buruk anak dia lap motor dengan kain batik kita. Tinggal sehelai lagi, masih kita dapat pahala yang sedekah. Jadi buat apa kita nak gaduh-gaduh? Tak payah nak jealous, tak payah nak susah hati. Dan kalau kita dapat nikmat, cari jalan macam mana supaya nikmat tadi berjalan berpanjangan selepas daripada kita mati. Terpulang pada tuan-tuan, nak buat macam mana supaya kita ni jalan nikmat. Subhanallah. Sebab kita tak tahu kan kita nak mati bila. Tambah zaman sekarang ni mati senang. Tengah buat kereta mati, tengah naik basikal mati, main badminton mati, tengah order roti canai mati. Senang mati. Okay, dulu dengar cerita mati ni susah. Sekarang ni mati senang. Duk saja-saja mati. Okay, tak payah saya tak minum. Tak. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, itu mukaddimah tentang syukur. Mukaddimah saja pun 45 minit. Agak-agak isi dia sampai petang baru habis. Oh sudah, misal aku datang petang baru habis pula. Duduk depan pula tu nak bangun susah. Duduk belakang boleh aku cilok ke belakang. Duduk depan pula dah cilakui betul kita. Tak, saya ada program lagi. Pukul 11 kita habis, pukul 10 kita habis ni. Baik, kemudian kita lihat lagi. Allah Ta'ala sebut di dalam surah Luqman. Tuan-tuan buka surah Luqman, tuan-tuan jumpa walaqad ataina Luqman al-hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan ingatlah, sesungguhnya kami telah berikan kepada Luqman itu kebijaksanaan. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Kami sesungguhnya telah memberikan kepada Luqmanul Hakim hikmah, kebijaksanaan. Al-hikmah di sini maknanya ialah kebijaksanaan. Orang Melayu faham hikmah ni slow. Kau ni ceramah tak ada hikmah langsung.
Nak tegur orang pun hikmah lah, slow-slow lah. Hikmah bukan slow, hikmah bijak. Tuan-tuan dia orang KL, hikmah ni maknanya smart. Be smart, cerdik, bijak, itu nama hikmah. Smart, bukan slow. Ustaz tak boleh ceramah garang-garang, Ustaz kena ceramah hikmah. Kalau semua hikmah tu slow, tidur. Marilah kita bersyukur, kerana syukur itu agak kau orang tinggal. Tinggal tu PA system punya teknikal dia, technician dia seorang tu tunggu bila lah dah habis orang tua ni. Hak lain balik hikmah tu. Tengok tempat, macam orang lintas jalan, makcik pondok lintas jalan, tak tengok kiri kanan. Kita duduk dekat kaki lima, dia main lintas tu je. Kita menjerit tak beritahu dia ada motor, jerit, Kak Leha, motor tu. Kak Leha pun stop, tegak tengah-tengah, ubah segi jantung, mati tu lintas, mati berdiri pula tu. Kak Leha, motor. Kak Leha, ya Allah, nasib baik kau cakap, aku tak nampak langsung, blind spot kata dia. Cubalah motor tengah laju, Kak Leha lintas, kita dengan hikmahnya, Kak Leha, motor. Agak-agak kena ada motor tu. Kak Leha kena, motor pun tergolek situ. Jadi hikmah di situ kebijaksanaan. Macam mana cara nak bagi orang faham, tu nama dia hikmah. Bukan maknanya bila ceramah ni kena slow. Ni yang datang kita ni semua warga Pencin, melainkan adik seorang tanah airku Malaysia ni, dia seorang tak Pencin. Cuti sekolah pula, seminggu cuti, seminggu buka, seminggu cuti. Kita semua ni Pencin belakang, umur 50 tahun ke atas semua lah. Yang 40 saya masa muda pula. Jadi bila kita mengajar orang veteran, apa yang sesuai dengan mereka, kena ajar. Yang mudah mereka faham. Pergi cerita bab faraid pula, pening. Tuk kira 1/8, 1/4. Oh sudah, mula-mula nak faham dah, masuk nombor 2 tu makcik tak faham lagi. Untuk orang tua-tua apa yang sesuai. Untuk budak kecil macam ni 8 tahun, 6 tahun, jangan duk cerita bab haji. Pi tadi ke kemas tu, okey pagi ni ustaz nak mengajar bab haji ya. Okey, yang pertama haji tamattu'. Agak-agak sesuai dengan budak tu. 6 tahun kita matok apa, aku ketok pula selagi ikut. Mana sesuai. Untuk budak universiti yang ni, untuk budak-budak macam ni, untuk warga mak macam ni, untuk orang muda macam ni. Ini nama dia hikmah, kebijaksanaan. Tapi ustaz, yang tadi ustaz sebut bab faraid tu, kalau hari ni lelaki kita mati, kita tak reti nak bagi, hampir pejabat agama Baitul Mal, mereka tolong kira Zeb tak nak duk pening ni. Kalau mak mati yang dia pelan-pelan aja jatuh ke bawah tu, dia pula mati pula. Hak lelaki mati tak selesai lagi, dia pula mati tu. Sebab tu nak mengajar kena tengok. Macam akak-akak sekarang ni umur 70, kita baca Quran bagi betul tajwid sudah, tak payah masuk belajar bab nahwan. Umur 70, gigi pun tak ada. Allah apa sila, tak sampai dah pada dia, tak sampai. Kalau kita pergi ajar bab tajwid, okey ni mak badal ni dia dah 80. Badal tu apa? Macam boya, tekam orang tu bedai bodoh kata dia.
Tak payah nak ingat. Saya kalau ngajar tajwid pada orang veteran macam kita ni, dia tak ingat nama pun tak apa tajwid tu. Janji hang baca betul. Dah. Okey makcik baca. Ituni ke? Ituni. Ituni. Bukan ituni dah. Bukan tuni dah. Apa nama dia? Makcik tak tahu nama, tapi makcik tahu baca. Jadilah makcik. Sebab bukan makcik nak pergi periksa. Umur 74. Faham? Ituni. Nama dia, nama tak tahu. Bukan ma'arif ni sukun, tak tahu. Tapi baca betul, nama tak tahu, tak apa. Kadang-kadang kita buat periksa pada orang umur 74. Pening. Kelas ni kalau ada periksa tengah tahun, tinggal ketua kelas. Okey, minggu depan periksa ya, jangan lupa ya, 9 pagi tasawuf. Belajar dekat Gunung Semanggui. Belajar tasawuf itu tompel. Aku 11 PK ya, kita periksa seminggu. Agak-agak orang datang. Semua balik kampung. Ada yang telefon, aku COVID, lagi tak datang. Jadi itulah hikmah mengikut kesesuaian kebijaksanaan. Maka kata Allah, aku berikan kepada Luqman kebijaksanaan. Apa kata Luqman pada anak dia? Dia kata, anishkur lillah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Bersyukurlah kamu pada Allah. Kalau kamu bersyukur, sesungguhnya syukur itu balik pada kamu. Li nafsi, balik pada diri dia. Wa man kafara, siapa yang kufur, Allah ni maha kaya. Yang nak sombong berzepa. Kita ni semua miskin. Kaya macam mana pun miskin. Ada orang kapal terbang, dia saja ada 25 buah kapal terbang. Saya tak kaya macam tu. Saya kapal terbang tak ada. Kereta banyak. Kereta saya ada 180 buah. Kereta mainan. Bila tarik belakang lepas jalan tu nama dia. Ada 180. Kaya. You know bayar rotek. Hak besar, hak kecil semua dah. Tapi dia ada 25 buah kapal terbang. Kaya. Helikopter tu saya cerita. Saya pergi ceramah di satu pulau. Dia buat bagi saya satu resort lah, satu bilik. Saya duduk masuk, saya tengok 2 helikopter dekat rumah banglo dalam resort tu. Saya tanya budak hak duk jaga tu helikopter siapa? 2 biji duk bersidai. Oh itu orang kaya Ustaz. Oh, dia sewa banglo tu seminggu. Oh, sehari RM1. Sewa banglo tu bukan ringgit Ustaz, RM10,000. Tak lah, RM10,000 pun ringgit juga. RM100,000 pun ringgit juga. Sebab tu saya tanya berapa ringgit. Oh, satu malam RM10,000 Ustaz. Saya pun nak pergi ceramah, saya tengok anak beranak dia naik helikopter, nak pergi jalan kat pulau naik heli. Kayanya. Kita pergi ceramah, kereta tinggal kat jeti, naik ferry berebut. Dia nak pergi cuti, daripada rumah dia helikopter bawa dia sampai tempat cuti. Landing depan banglo. Landing depan banglo. Seseronok bunyi. Kat Ipoh tak ada. Sini ada. Kaya. Mana ada kaya? Manusia mana ada kaya? Semua miskin. Dia kaya siapa? Kalau kita kaya, buatlah udara sendiri.
Darah kita pun Tuhan bagi. Darah mengalir ni pun Allah bagi. Rambut kita pun Allah bagi. Kulit kita ni pun Allah bagi. Jantung duk pam ni pun Allah bagi. Kaya tak mana. Stop jantung mampu. Darah pekat jalan. Darah tak bergerak jalan. Habis otak tak berfungsi mati. Tak mana yang kata kaya ya. Tengok-tengok tak bersyukur pada Allah. Yang kata Allah, kalau kamu kufur, aku ni kaya, kamu yang perlukan aku, bukan aku perlukan kamu. Syukurlah Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kata Allah, kalau kita bersyukur bukan pada Allah, yang baliknya syukur tu balik pada kamu nikmat dia. Kalau kita semayang subuh bagi tadi, satu flat ni semayang subuh, adakah Allah untung? Tak, yang untung kita. Kita yang untung. Syukur tu balik pada kita. Nabi kata apa tentang orang yang semayang subuh? Nabi kata, man shalla subha fahuwa fi zimmatillah. Siapa-siapa yang semayang subuh, orang itu berada di bawah pemeliharaan Allah. Subhanallah. Nak ada Allah jaga, semayang subuh. Ajak anak kita, kejut anak jantan kita, semayang subuh. Pukul 6 telefon. Anak kita duduk dinilai. Telefon pukul 6. Bangun din dah pukul 6. 6.15, 6.17 dah subuh bangun. Mau awal, mau ngantuk, mau. Patut bersyukur mak telefon. Patut bersyukur bapak telefon. Patut bersyukur isteri kejut semayang subuh. Abang pukul 6 bangun, pergi mandi, di surau. Bersyukur dapat isteri macam tu. Ada suami kejut isteri semayang subuh, diterajang, sepak dengan kaki sambil dia ikat serban. Bangun, dia sepak kaki dia. Cara nak semayang subuh tu dah bagus. Yang kau sepak isteri kau tu buat apa? Saya nak kejutkan dia semayang. Kenal sepak-sepak buat apa? Nak bangunkan orang semayang kan susah. Picit ibu jari je. Ibu jari kaki tu, kuku tu. Mak, dah pukul 6 bangun. Bangkit dia. Tak percaya esok buat. Pukul 5.30 bangun buat tahajud. Pukul 6 garu kuku kaki suami kita. Tengok dia senang tak bangun. Dia senang bangun, kita terlentak. Dia terajang kita, jatuh katil terlentak. Cuba buat. Itu cara paling senang. Nak kejutkan orang, bangun pagi. Simple. Ya. Bagus alhamdulillah. Tak saya tengok dia lalu tu. Nipu tak ada tu, tentang lalu tu tak ada dah. Baik. Jadi kata Allah, kalau kita bersyukur, balik pada kita. Jadi lepas ni tuan-tuan, syukurlah. Dekat Ramadan ni kita ada grup kita dah bagi nama dah pada pengurus. Ini saya pagi ni kukuk nak buat buka puasa geng kita, grup kita. Ni saya bagi dah, bagi sekian-sekian, jom kita buat kenduri buka puasa. Saya sponsor satu malam. Mai pula makcik ni pula, saya tak nak sponsor buka puasa, saya nak sponsor sahur. Sahur. Grup kita buat 10 malam terakhir. Mulai bangun pukul 4 semayang, pukul 5 sahur. Siapa yang datang, sahur percuma, penuh.
Masa kiam mulai 30 orang, masa sahur 300. Oh, subhanallah. Ini syukur. Allah lipat gandakan lagi dalam bulan Ramadan pahala dia. Jadi cuba cari jalan. Ramadan nanti apa aku nak buat? Apa aku nak buat bulan puasa nanti? Tidur. Dia dah bayar, dia nak tidur. Ramadan bukan bulan tidur. Ramadan bulan ibadat. Tidur ni kalau tak buat maksiat, lebih baik tidur. Baru betul. Kita kena buat doa. Doa minta sihat. Saya semalam puasa hari Isnin. Puasa main pukul 1. Berpeluh-peluh turun pergi ke muka. Dia jadi gelap, jadi lembek, langsung tak boleh bangun. Rupanya hypo. Nak gerak tak boleh, nak cakap tak boleh, nak apa pun tak boleh. Oh ya Allah. Pembantu saya pula tak ada. Waktu rehat pukul 1, semua kat balik semua. Tinggal saya seorang kat pejabat. Duk ngucap dah lah, kat siapa lah aku nak minta tolong. Ya Allah. 2.45 baru datang. Ustaz, Waalaikumsalam. Ustaz, nak jawab apa aku nak bangun pun tak larat. Apa pecah lah pintu tu. 2.50 baru dapat diselamatkan. Mereka ambil gula-gula bola mulut saya. Ngap baru boleh bergerak. Seksa. Sebab tu akak-akak ni, akak-akak abang-abang ni sihat, boleh buat ibadat, senang buat. Orang yang sakit-sakit ni teringin nak buat ibadat, tapi kadang-kadang penyakit tu menghalang dia. Sebab tu puasa ni dia berbeza dengan sembahyang. Puasa beza tak dengan sembahyang? Beza. Ni adik ni umur berapa tahun? 6 tahun, 10 tahun. 10 tahun kena sembahyang, tak sembahyang pukul. 7 tahun kena suruh pasal sembahyang, tapi puasa. Umur 7 tahun puasa tau. Umur 6 tahun puasa tau. Tak puasa tampar kamu kan. Jangan. Dia budak, dia tahu apa, dia baru 6 tahun. Dia tengah duk makan, dia nak tenaga banyak, dia nak minum susu. Kita pula tak faham. Umur 6 tahun puasa tau. Berdosa tak puasa. Mama pun tak puasa, mama uzur, kata dia. Oh, banyak cantik kau. Tapi semayang kena. Beza tu. Orang musafir tak puasa pun tak apa, dia musafir. Tapi jangan duduk makan lah. Bawa orang relax, mak makan. Hei, tak puasa dia, musafir. Pelotak kau. Kau suruh lah makan dalam kereta ke apa ke, lambat ke, dalam kereta api ke. Tapi semayang kena semayang lah. Kena. Mak tak semayang, musafir. Pelotak kau. Nampak tak? Sakit tak payah puasa. Fa in kuntum marda, kalau kamu sakit tak payah puasa. Sakit duduk hospital, sakit makan ubat, masuk wayar aku sini, masuk wayar aku hidung. Haji, berpuasalah. Jangan macam itu, dia sakit. Tapi kalau dia sakit macam tu, dia kena tak sembahyang? Kena sembahyang. Kita ni terbakar, masuk dalam ubat terbakar, habis terbakar, duduk dalam kelambu dan ubat, baju tak pakai, melecur habis ni. Sakit. Saya ziarah kawan saya terbakar, dia enjin, duk meniaga pasal malam. Enjin tu, pembantu dia
topak minyak petrol waktu duk on, meletup lah. Kawan dia terbakar, dia pergi tutup, terajang pula enjin dengan dia pun terbakar sekali. Saya pergi ziarah dah dressing dah tiap-tiap hari. Sakit tak? Bodoh punya soalan. Saya tanya dia, sakit tak? Aku ni pasal nurse tu perempuannya, kalau nurse tu jantan, aku terajang lama dah. Maknanya sakit betul. Sebab tu kebanyakan nurse perempuan tak gamak nak terajang. Kalau nurse jantan sakit gila, dia kata. Dia kena puasa tak? Dia tak payah puasa, dia sakit. Dia kena sembahyang tak? Kena. Nak sembahyang apa ustaz? Muka terbakar, tangan terbakar, kaki terbakar, mana boleh kena air? Tayamum pun tak boleh. Nak sembahyang apa? Menghormati waktu. Nanti qada lagi. Jadi setengah orang dia tak faham, dia samakan puasa dengan sembahyang. Orang menyusukan budak kena sembahyang, tapi kalau dia puasa, dia boleh buka puasa. Orang mengandung, doktor kata abang, doktor tak bagi mengandung, doktor tak bagi puasa. Tak bagi mengandung, marah abang pula. Doktor tak bagi puasa, dia kata kandungan saya ni, dia ada masalah apa atau saya kena makan weh. Tak apa, tu puasa dah sakit, anak punya pasal. Tu doktor kata juga jangan semayang lah pasal anak adalah yang betul-betul. Walaupun hang sakit pasal mengandung, tapi semayang kena buat. Itu beza. Sebab tu kalau kita tengok orang tak puasa, kita pandang baik. Loh abang weh, dia tak puasa. Siapa? Bini Pak Leman dia tak puasa. Badan sihat, naik tangga 10 boleh. Bini Pak Leman tu morning sickness, dia mengandung, sat-sat muntah, sat-sat pengsan, sat-sat muntah, sakit kena makan ubat. Sebab tu doktor tak bagi dia puasa. Dia sakit, tapi semayang kena buat tak? Semayang kena buat. Tapi ustaz dia mengandung, tak boleh rukuk, tak boleh rukuk ustaz. Kalau gitu semayang atas kursi. Dia kalau sujud tak bangun dah ustaz. Ustaz tak tahu sebab saya ustaz tak pernah mengandung. Ustaz cuma mau mengandungkan. Kami ni mengandung ustaz. Kalau gitu diri, Allahu Akbar, berdiri. Jarang orang perempuan kat takbir buat macam tu. Orang perempuan slow. Fatihah berdiri, ayat lazim berdiri, bila nak rukuk berdiri, bila nak sujud duduk. Allahu Akbar, Rabbi afdali warhamdulillah, Allah subhanallah. Bangun balik, Allahu Akbar, diri balik. Nak macam mana dah tak boleh. Anak kembar 8, berat gila perut tu. Nak bangun tu lah seksa. Jadi Islam ni dia mudah, tapi janganlah kita ambil mudah sangat. Kalau kita lihat di dalam surah Yusuf ayat 38, kalau tuan-tuan buka dalam surah Yusuf ayat 38, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala sebut wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nusyrika billah min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Surah Yusuf ayat 38. Apa Nabi Muhammad ni disuruh cakap pada kita? Wattaba'tu millata Ibrahim, dan aku ni mengikut
agama daripada bapa-bapa aku. Agama apa? Millah Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, ajaran dia. Sebab tu kalau kita hari ni ada orang ikut ajaran Millah Ibrahim, ni badai juga. Dia duk faham ayat ni. Nampak ni? Kita kena ikut Millah Ibrahim. Sabar Zalul. Kita kena ikut syariat Nabi Muhammad. Millah ajaran Nabi Muhammad tu Nabi kita. Nabi Ibrahim tu jalan tu. Nabi Ibrahim buat haji, kita buat haji. Nabi Ibrahim ziarah Kaabah, tawaf, kita tawaf juga. Tu nama dia millah. Nabi Ibrahim bersunat, kita sunat. Sebab hari ni ada orang Melayu, dia tak mau sunat. Dia kata, ustaz, mana ada perintah bersunat dalam Quran? Oh, sudah. Kita pun silap, perintah berkhatam dalam Quran mana tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Kalau tak ada, saya tak mau ikut. Dia main jumpa saya, dia kata dia tak nak sunat anak dia. Ustaz nak kata apa? Saya nak kata apa? Anak hang, aku suka hang. Kan aku. Orang kata sunat, dia tak mau sunat. Dia kata tak ada dalam Quran. Tu ayat 38 tak ada apa. Ya, mula bersunat tu Nabi Ibrahim. Maka kata Nabi Muhammad, wattaba'tu millata Ibrahim, aku ikut dia. Maka sebab itulah kita bersunat. Perintah tu datang mana? Perintah tu datang pada ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad ikut. Setengah orang ni tuan-tuan, dia tak jumpa dalam hadis, dia kata benda tu tak ada. Dia tak cek dalam Quran. Tuan-tuan pernah dengar ada orang kata, siapa-siapa yang berzikir Allah, 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 tak ada makna, tak ada guna. Ada? Tuan-tuan dengar? Mana ada Nabi zikir Allah, 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 tak ada makna? Astaghfirullahalazim. Yang kita sebut tu Allah bukan Fir'aun. Ada orang berzikir Fir'aun, 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 Fir'aun. Kalau Fir'aun betul dia tak ada makna, bodoh. Siapa yang sebut Fir'aun? Ni yang kita sebut siapa? Takkan tak ada pahala. Mana dalilnya ustaz? Nabi sebut Allah, Allah, Allah. Kalau tak ada dalil dalam hadis, kita kan ada satu lagi sumber hukum. Sumber hukumnya di mana? Al-Quran. Kau cuma pakai hadis tapi kau tak cek Quran, salah lah kau. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullah zikran katsira. Wahai orang yang beriman, sebutlah nama Allah, ingatlah Allah dengan sebutan yang banyak. Zikran katsira, sebutlah nama Allah dengan sebutan yang banyak. Apa itu? Ini sikit-sikit Nabi tak buat, sikit-sikit Nabi tak buat. Yang Quran kata serupalah dengan bab sunat tadi ni. Dia kata tak payah sunat orang perempuan, tak payah apa, tak payah sunat, tak ada. Mai jumpa saya, dia kata saya tak nak sunat anak perempuan saya. Kau suka hang? Dalam mazhab kita, dia bukan suruh potong sampai habis, potong sikit saja. Maslahah untuk perempuan tu juga. Mana dalil dia? Ni. Wattaba'tu millata Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Maka lana an nusyrika billahi syai'a. Kata Nabi, kami ni para Nabi tidak pernah mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Nabi Muhammad kata, kami tidak pernah melakukan syirik kepada Allah dengan sesuatu benda pun. Zalika min fadlillah. Itu adalah kelebihan yang Allah bagi kepada kami. Dan juga wa'alan nas, kepada manusia. Rupa-rupanya tuan-tuan, benda yang kita kena syukur ialah kita dapat Nabi. Itu kelebihan yang Allah bagi pada kita. Allah bagi pada kita, diutuskan kita ni Nabi. Syukur. Tapi sayang,
Di hujung ayat tu Allah sebut apa? Walakinna aktsaran nas la yashkurun. Kebanyakan manusia tak bersyukur dia dapat Nabi. Kebanyakan manusia tak bersyukur Allah bagi dia Nabi, dia tak syukur. Dia tak pakai pun ajaran Nabi Muhammad. Tu tandanya tak bersyukur. Hari ni orang tak mau pakai cakap Nabi Muhammad. Orang pakai cakap pakar. Pakar kata penyakit ni tak ada ubat. Percaya penyakit ni tak ada ubat ni. Oh iya ke? Ya, tak ada ubat. Tapi Nabi Muhammad kata likul lidak syifa. Setiap penyakit ada ubat, melainkan mati. Illal maut, tak ada ubat. Tuan-tuan percaya siapa sekarang ni? Nabi ke pakar? Nabi kata ada ubat, depa kata tak ada ubat. Tuan-tuan percaya Nabi ke percaya depa? Nabi. Nabi dia, Nabi ni ustaz, dia tak ada kelulusan doktor lah, medical ni dia tak ambil lah. Pelotak kan? Bodoh je orang. Manusia paling pandai dalam dunia ni Nabi lah. Bodoh dia. Ada kata doktor lebih pandai daripada Nabi. Bahlul. Nabi tu Allah ajar melalui Jibril. Allamahu syadidul quwa. Jibril tu ajar dia perantaraan. Bukan prof tu ajar dia, bukan dekan tu ajar dia, bukan pakar ajar dia. Yang ajar dia Allah. Tiba-tiba kita kata Nabi tak erti. Kamu yang tak erti, bukan Nabi tak erti. Dah Nabi kata ada ubat, adalah ubat. Makcik kata, makcik kena kencing manis. Oi, lama. Pasal apa lama? Pasal neh tu banyak. Makcik kena kencing manis. Banyak lah, mana lama lah. Yang kedua pasal apa lama? Pasal dia tengok atas, dia ingat tahun 80. Lama. Kalau sekejap, semalam. Bila kena kencing manis? Semalam. Maknanya baru kena. Tapi kalau dah lama kena, mata tengok langit tahun 70. Nampak tu lama. Itu style orang Melayu lah. Kalau kita ajak korban macam tu, Kak Leha main join korban. Grup kita Pondok Moden Flat Seri Perak ni buat korban. Jomlah korban. Kak Leha dah buat. Bila? Tahun 80. Lama dah tuan-tuan. Okey. Dia kata, ustaz, saya kena kencing manis sampai sekarang tak lega-lega. Hang makan ubat apa? Beritahu hang makan ubat apa? Ya tak lega-lega. Ubat depa, itu bukan ubat, itu menahan. Carilah ubat. Macam mana boleh hilang kencing manis? Ubat tu ada berapa? Pertama, ubat. Kedua, cecair. Air jadi ubat. Ketiga, pantang. Pantang tu ubat. Bekam pun ubat. Banyak jenis ubat. Pukul pun ubat. Orang tanya saya, ustaz, AIDS tak ada ubat? Siapa kata AIDS ada ubat? AIDS punca daripada apa? Berzina. Pukul habis tu tak di stadium rotan 100 kali. Siapa yang berzina? Tak ada siapa berzina lah. Bila tak ada siapa berzina, ada AIDS? Tak ada. Itulah ubat dia. Rotan sekali, mampus itu saya ustaz tak buat lagi berzina. Abang tu laki orang berzina, habis rejam dengan batu, mati abang. Abang kalau nak buat dah tak buat dah. Selesai masalah. Tapi sayang, kita tak bersyukur dengan Nabi. Nabi kata habbatus sauda tu ubat pada semua penyakit. Dah. Bukan.
Allah kata madu lebah tu ubat, fihi syifa'ul linnas. Madu tu ubat untuk manusia. Tak. Madu bukan boleh menyembuhkan. Tu nak kata apa? Nak kata apa? Nabi kata minumlah duduk, jangan berdiri, tak elok berdiri. Tak minum berdiri tak apa, bagus minum berdiri. Jangan nak ikut, tak boleh minum berdiri. La ilaha illallah. Apa yang Nabi bawa semua dia tolak. Hari ni pelan-pelan. Dulu kita duk belajar niqab. Sekejap tengok sekejap. Rugi tak tengok. Kita satu-satu kita tolak ajaran Rasulullah kita. Sekarang dah ada pula ajaran jangan bangun semayang malam, nanti badan lemak. Tidur kena cukup 8 jam. Siapa yang tak cukup tidur nanti badan lemak. Yang kita belajar bangun semayang malam tu bagus. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Qumil lail, bangun semayang malam. Tapi hari ni dia ajar jangan bangun sangat, nanti badan lemah tak cukup tidur. Kita sebagai orang normal, kita kena tidur 8 jam ya. Pastikan 8 jam ya, 8 jam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita tidur awal, bangun pukul 4.30 boleh tak? Boleh tak? Kita tidur pukul 10.30, 11.30, 12.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.30 bangun. 5.30 boleh buat tahajud lagi. Subuh 6.20, Perak 6.22 Ipoh. 5.30 kita boleh buat lagi. Dapat 8 jam. Apa masalah? Masalah kita ialah tidur lambat. Pukul 12 tak tidur lagi. Duk tengok Cristiano Ronaldo lawan main bola. Habis pukul 2. Bila nak bayar subuh? Pukul 11 malam duk lepak makan lagi. Duk makan kopi jantan, kopi betina, teh tarik, roti canai, tu roti hak tajam. Nipis susu pula, tisu berkenal, mi goreng mamak pula. Balik rumah perut merenin. Pukul 1 tak tidur lagi. Memanglah tu boleh masuk budak-budak main TikTok, main handphone lagi. Pukul 2 pagi tak tidur, biru muka ni duk tengok handphone. Memanglah. Cuba kita ikut yang Nabi cakap, cuba kita ikut yang Imam Ghazali kata. Tak ada hal apa tidur. Tak ada urusan pukul 10 lepas isyak tidur. Siapa yang boleh tidur lambat? Orang yang menjaga keselamatan. Abang-abang sini rela jaga keselamatan, bertugas Persatuan Penduduk. Malam ni abang jaga, pakai uniform, pakai vest, bawa cota, torchlight, doa akan abang selamat. Grup sukarela, dia bertugas. Memang dia tak boleh tidur. Besok dia tidur. Abang ke kandang di medan perang, duk turun tangga. Adinda di medan seni, sama-sama berjuang. Turun sampai tingkat 4 hilang. Rupa dia pergi rumah janda dulu. Jadi akak-akak berhati-hatilah. Mampu mengubah ya. Kita duduk tingkat 10, tingkat 8, 4 hilang. Mana pula orang tua ni? Abang orang yang jaga keselamatan, polis, bomba, askar, mereka ni boleh tidur lambat. Memang kena jaga. No hospital, nurse, apa, doktor. Kalau semua polis tidur awal, apa jadi? Tutup lampu pada polis.
Tidur gini tidur. Bermaharajalah lah perompak. Yang kedua, siapa boleh tidur lambat? Orang yang bermuzakarah bab ilmu. Depa student, depa bermuzakarah, bincang, bahas. Yang ketiga, siapa yang boleh tidur lambat? Yang melayan tetamu yang datang rumah dia. Tetamu sampai pada Ipoh pukul 8.30 malam, bawa itik, bawa ayam. Aku tahu kamu tak ada telur ayam, nak aku bawa sekali. Aku beli ayam di rumah, belakang rumah aja. Telur itik pun ada, telur ayam nak ambil. Kamu nak beli ayam ni tak boleh, kata dia. Pukul 9 jamu dia makan. 9.15 minta izin, Abang Din, Kak Nak minta izin, saya nak tidur. Saya kasih pesan tidur awal. Menung Abang Din ni. Salah tu, layan dia orang. Macam mana di kampung? Jemputlah makan. Di kampung hujan ke tidak? Ada COVID tak kat kampung? Nyembang sampai pukul 10.30. Tapi tidur. Yang seterusnya, berbincang hal ehwal rumah tangga. Anak kita balik, menantu kita balik, bawa masalah, nak bercerai, pukul 9.30. Ini time ayah tidur. Jadi lain kalilah kita bincang. Tak boleh juga. Ini sahaja orang yang boleh tidur lewat. Jadi kalau tak ada termasuk dalam grup ini, silakan tidur awal, supaya kita boleh bangun awal untuk qiyam, bangun awal untuk tahajud, supaya kita jadi ingat pada, jadi orang bersyukur. Jadi kadang-kadang kita hari ni tak nak semayang malam, sedangkan Nabi kegemaran dia semayang malam. Wasta'inu bis sabri was salah. Bila Nabi ada masalah, Nabi akan semayang. Tapi sekarang tuan-tuan susah. Nak semayang pun tanya dulu, dah ada suntikan belum? Maka tak semayang mak. Tak ada sejadah, balik pula dah. Permudahkanlah orang untuk semayang. Ini hak Nabi aja, minta tolong kepada Allah dengan jalan sabar dan jalan sembahyang. Hari ni jalan ni langsung tak disebut. Marilah semua-semua kita sembahyang hajat supaya wabak ni hilang. Jarang kita dengar. Setiap masjid dan surau sila buat sembahyang hajat supaya wabak ni hilang. Tak ada. Ambillah supaya anda kekal sihat. Yang tu banyak. Langsung tak minta pada Allah. Seolah-olah kita faham menatang tu saja yang boleh menyembuhkan kita. Sedangkan yang menyembuh, yang mencegah, yang memberi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, kesimpulan kuliah kita pagi ni, jom kita bersyukur dengan Nabi. Maksud dia apa? Bersyukur kita dapat Nabi. Daripada Nabi itulah kita ikut jalan dia, baik jalan ibadat, baik jalan hidup, jalan muamalah, jalan apa pun. Sebab jalan Nabi itu garanti jalan masuk syurga. Tuan-tuan jangan ikut saya belum tentu syurga. Tapi tuan-tuan ikut Nabi Muhammad. Kalau saya ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan pun ikut apa yang saya cakap, sebab berbetulan dengan apa yang Nabi buat. Mudah-mudahan syurga untuk kita. Kita nak ikut jalan Nabi sebab dia dah tentu masuk syurga. Buat apa kita bantah Nabi? Aku nak ikut yang dia. Tanya balik, dia tu dah confirm ke syurga? Dah, berarti ikut dia. Buat apa? Bukan dia nak bagi syafaat di sana, bukan dia nak tolong kita di sana. Baik aku ikut jalan Nabi, susah ke payah ke aku ikut, sebab di sanalah dia akan bantu aku dengan syafaat. Di sanalah aku nak ikut dengan dia, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi kalau kita ikut jalan Nabi, garanti aku selamat, sebab Nabi itu dah confirm syurga. Tapi di akhir ayat ni Allah kata apa?
walakinna aktsaran nas la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Maknanya ramai manusia tidak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kitalah yang termasuk dalam kumpulan yang sedikit tadi. Allah kata ramai tak nak bersyukur, ramai tak nak ikut. Maknanya apa? Sikit yang ikut. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kumpulan yang sedikit itu. Wallahu a'lam. Sekadar itu saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Rabbana ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, saya dah bercakap 1 jam 26 minit. Kalau naik kereta sampai Gopeng sampai Gopeng baru habis bercakap. Oh, subhanallah. Baik, sekadar itu saja tuan-tuan. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan berikan kesihatan, kebaikan pada kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.